Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan membincangkan tajuk perubahan bentuk tenaga sains tahun 4. Sebelum ini kita telah mengenali beberapa bentuk tenaga. Antaranya ialah tenaga suria, tenaga haba, tenaga cahaya, tenaga bunyi, tenaga elektrik, tenaga keupayaan, tenaga kimia, tenaga nuklear dan tenaga kinetik. Tenaga-tenaga ini boleh berubah dari satu bentuk tenaga ke satu bentuk tenaga yang lain. Mari cikgu tunjukkan contoh perubahan bentuk-bentuk tenaga. Tenaga boleh berubah daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain. Mari kita perhatikan perubahan bentuk tenaga tersebut dalam kehidupan kita. Sebelum itu, cikgu akan menerangkan tentang simbol yang ada dalam perubahan bentuk tenaga. Tanda anak panah ini bermakna tenaga tersebut berubah kepada satu bentuk tenaga yang lain. Dan tanda tambah ini bermaksud dan, maknanya satu tenaga dengan satu tenaga berubah secara serentak. Kita lihat contoh yang pertama, menaiki basikal. Untuk menaiki basikal, kita akan memerlukan tenaga kimia. Tenaga kimia ini kita akan dapat daripada makanan yang kita makan. Daripada tenaga kimia ini, ia akan berubah bentuk menjadi kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetik ini adalah tenaga daripada makanan yang digunakan dalam pergerakan kaki dan basikal. Jadi, dalam mengayuh basikal, perubahan tenaga yang berlaku ialah tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Seterusnya, kita akan lihat perubahan tenaga yang berlaku dalam televisyen. Untuk menghidupkan televisyen, kita memerlukan tenaga elektrik. Tenaga elektrik ini ada di dalam litar elektrik televisyen. Daripada tenaga elektrik ini, ia akan berubah bentuk menjadi tenaga cahaya, iaitu televisyen memancarkan cahaya, dan serentak dengan tenaga bunyi, di mana televisyen ini seterusnya akan mengeluarkan bunyi. Perubahan tenaga yang berlaku ialah tenaga elektrik bertukar kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Kita lihat contoh seterusnya, pembakaran kayu api. Apakah perubahan tenaga yang berlaku? Pertama sekali, tenaga kimia. Tenaga kimia ialah tenaga yang tersimpan dalam bahan bakar, kemudian berubah menjadi tenaga haba, iaitu api yang menghasilkan haba, dan tenaga cahaya, iaitu api yang memancarkan cahaya. Tenaga kimia bertukar kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Contoh seterusnya, penerjun yang terjun dari papan anjal dan terus melompat ke dalam air. Perubahan tenaga yang berlaku di sini ialah tenaga keupayaan, iaitu di mana penerjun ini berada pada kedudukan yang tinggi. Kemudian, ia akan berubah menjadi tenaga kinetik, iaitu pergerakan penerjun, dan seterusnya berubah menjadi tenaga bunyi yang datang daripada percikan air. Perubahan yang berlaku di sini ialah tenaga keupayaan
bertukar menjadi tenaga kinetik dan bertukar menjadi tenaga bunyi. Kita lihat pula contoh lampu sulur. Perubahan tenaga yang berlaku di sini ialah tenaga kimia, iaitu tenaga yang tersimpan di dalam bateri, berubah menjadi tenaga elektrik, tenaga yang ada di dalam litar elektrik lampu sulur, dan seterusnya berubah menjadi tenaga haba, iaitu mentol daripada lampu sulur ini yang menjadi panas, dan serentak dengan tenaga cahaya, iaitu mentol menyala. Tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik, berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Contoh seterusnya, kalkulator. Kalkulator mendapat tenaga daripada tenaga suria, iaitu daripada matahari, berubah kepada tenaga elektrik dalam litar kalkulator dan berubah kepada bentuk tenaga cahaya, iaitu skrin memancarkan cahaya. Tenaga suria berubah bentuk kepada tenaga elektrik, kemudian berubah kepada tenaga cahaya. Bagaimana pula dengan kereta yang bergerak? Apakah perubahan tenaga yang berlaku? Pertama, tenaga kimia, iaitu tenaga yang tersimpan di dalam bahan api fosil. Kemudian, tenaga kimia ini berubah menjadi tenaga kinetik, iaitu di mana kereta ini bergerak. Kita lihat pula apakah perubahan tenaga yang berlaku pada tumbuhan yang menjalankan proses fotosintesis. Ada dua tenaga yang berubah di sini, iaitu pertama tenaga cahaya. Untuk menjalankan proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan tenaga cahaya daripada matahari. Kemudian tenaga ini akan berubah menjadi tenaga kimia, iaitu tenaga yang tersimpan sebagai kanji. Cuba perhatikan situasi ini di mana seorang lelaki bermain papan luncur. Cuba kamu fikirkan apakah perubahan tenaga yang berlaku dalam situasi ini. Itu saja penerangan cikgu tentang perubahan bentuk-bentuk tenaga. Sekian, Assalamualaikum.